kita nak makan lapar ni. Dan jadi salah satunya sifat warak ialah banyak makan. Ini tidak warak. Jadi mengurangkan makan banyak. Kita seorang Rasul menyentuh hati dan sanubari, penuh ranjau di sisi, bermandi darah tinggikan adin. Ketika kufar berdurjana, ketika ingkar berkelana, hikmahnya Rasul menyantuni langkah syiar suci. Nafas bersyahadah, nyalakan kebenaran. Dalam kepahitan, dalam noda munafikun, tetap teguh kumandangkan kesyumulan Islam. Mulianya Rasulullah, pancaran keagungan, tak rempah dengan fitnah ataupun nafsu dusta. Tanpa rindu kepadamu, tersajiwa kekosongan, kerana segalanya telah kau bentangkan.
Sebutir bintang berkelipan di angkasa seakan berbisik kepadaku, menyatakan rindu yang membara dan bergelora. Dan aku melirik senyuman bersahaja seakan mendengar dan senada, terbang tinggi meleraikan rindu yang membara. Cahayamu berkilauan, grafiti diri, raikan cinta yang bersemi dan abadi. Lihat itulah dia bintang permata berkilau di angkasa, penuhilah ruang-ruang, kagum dan tajuk memenuhi rasa. Biar bintang-bintang di langit bersinarlah dengan cahayamu, biar bintang-bintang di hati hias malamku dengan rindumu. Sebutir bintang berkelipan di angkasa seakan berbisik kepadaku, menyatakan rindu yang membara dan bergelora. Cahayamu berkilauan, grafiti diri, raikan cinta yang bersemi dan abadi. Lihat itulah dia bintang permata berkilau di angkasa, penuhilah ruang-ruang, kagum dan tajuk memenuhi rasa. Biar bintang-bintang di langit bersinarlah dengan cahayamu, biar bintang-bintang di hati hias malamku dengan rindumu. Biar cubaan yang mendatang usah lebih bahan, kan tetap teguh berdiri berjalan bersama. Seiring waktu jalan yang diyakini, Lihat itulah dia bintang permata berkilau di angkasa, penuhilah ruang-ruang, kagum dan tajuk memenuhi rasa. Biar bintang-bintang di langit bersinarlah dengan cahayamu, biar bintang-bintang di hati hias malamku dengan rindumu. butir tasbihku putus ketika berselawat atasmu baginda. Telah aku letakkan jiwa, menyatakan aku cinta. Namun karena hanya dengan satu kata, dia rasana dengan syafaatmu kau meminta. Ya Tuhanku, dia umatku, selamatkanlah dia. Bagaimana mampu engkau cinta sebelum bertemu berabad jaraknya? Aku denganmu tatkala engkau sudah tahu dunia akhir ini mencabar imanku yang selalu jauh darimu. Siapapun di depan insan yang
jaraknya aku denganmu, tatkala engkau tahu dunia akhir ini mencabar imanku yang selalu jauh darimu. Bagaimana mampu engkau cinta sebelum bertemu, berapa jaraknya aku denganmu, tatkala engkau tahu dunia akhir ini mencabar imanku yang selalu jauh darimu. Dulu hatiku yang sayu menatap wajahmu, tenang dalam lina. Kasih ku zahirkan laku, sedangkan bibirku jauh dari lafaznya. Dengan wajahmu membekas jiwaku, meredakan rindu, mendamaikan kalbu. Tak mungkin ku temu iras sentuhanmu, biarpun
tiada lagi artinya pengucapan. Andai akhir nafas di hujung helaan, sebelum mata dapat terpejam, usah biar kehilangan menggantikan lafaz yang tersimpan. Salam cinta, salam rindu buatmu. Ya Rasulullah, kau masih tersenyum mengubat lara selindung derita yang kau rasa. Senyuman yang mententeramkan setiap insan yang kebimbangan. Hakikatnya tak tertanggung lagi derita di pangkuan istrimu Humairah. Apa yang ditulis oleh seorang ulama terkenal, Habib Umar bin Hafiz, yang menjadi rujukan seluruh dunia hari ini, seorang ulama di Yaman, di Hadramaut. Dan saya merujuk pada kitab ringkas beliau, Khuluquna, kerana ada intisari yang berhubung dengan akhlak. Dan kita dah bicarakan sebelum. Yang pertama ialah akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekarang kita masuk kepada akhlak kita dengan manusia. Akhlak kita dengan manusia. Akhlak dengan manusia kita dah bicarakan sebelum ini sampai saya ingat 9 poin beliau. Dan hari ini kita pergi kepada beberapa poin yang akhir. InsyaAllah pada minggu depan kesempatan kita akan bincang pula akhlak terhadap diri kita sendiri. Baik, akhlak yang seterusnya ialah beliau berkata kita hendaklah sentiasa berwaspada, berhati-hati terhadap saudara kita dan tidak berburuk sangka dengan mereka. Ini adalah suatu noktah yang penting dalam kita bersahabat, dalam kita bermuamalah dengan manusia. Kita jangan ada perasaan buruk sangka, tetapi dalam masa yang sama kita hendaklah berhati-hati dengan mereka. Orang kata jangan terlalu percaya sangat dengan orang yang kita jumpa, apatah lagi orang yang baru kita kenal. Kadang-kadang orang dia terlalu percaya sangat dengan orang lain. Orang minta duit ke, orang minta berhutang ke, dia mudah-mudah bagi dan lepas tu hilang. Lepas tu kita kata kena scam lah apa. Jadi ini kita kena ada di antara dua itu. Satu, jangan jahat sangka. Jangan kita jahat sangka pada orang. Semua orang ni jahat belaka. Tetapi dalam masa yang sama kita jangan percayakan bulat-bulat, membuta tuli sehingga semua orang ni baik belaka. Kita kena ada di tengah-tengah, kena berhati-hati, berwaspada. Jangan jahat sangka, jangan kita semua orang boleh dipercayai kesemuanya. Tidak. Ada orang yang jahat, ada orang yang ingin kesempatan, ada orang yang ingin menipu kita. So, maka dalam kita bersahabat, kita kena berhati-hati. Kita jangan terburu-buruk sangka dan kita juga jangan terlalu mempercayai orang. Baik, yang seterusnya ialah jika kita mencintai seseorang kerana Allah dan jika kita membenci, maka kita benci kerana Allah. Jadi kita benci kerana Allah.
bukan kerana peribadi dia, bukan kerana rupa paras dia, bukan kerana apa-apa, tetapi kerana Allah. Nuhibbu fillah wa nabghadu fillah. Kita suka, kita sayang kerana Allah, dan kita benci juga kerana Allah. Kita bukan benci dia, tetapi kita benci perbuatan dia, apa yang dia lakukan. Dia sebagai individu, dia kata syakhsian dia, kita tak ada masalah dengan dia, itu dia pribadi dia, tetapi perbuatan dia tu kita tak suka. Kalau dia menipu, kita tak suka. Dan satu yang menarik tentang kalau kita mencintai seseorang, digalakkan ataupun sunnah dalam Islam, kita beritahu orang yang kita sayang. Jangan kita senyap je, pendam dalam hati. Pernah satu ketika diwariat satu hadis Anas bin Malik menyebutnya di dalam Abu Daud, di mana ada seorang lelaki yang beritahu Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku suka dengan satu orang lelaki ni. Aku sangat cinta kepada lelaki ni." Jadi Rasulullah kata, "Dia tahu ke kamu suka kat dia, kamu cinta kepada dia?" Cinta kerana Allah lah, kan? Bukan cinta cinta yang zaman sekarang ni, kan? Cinta kerana Allah. Dan dia tahu ke kamu cinta, kamu suka kepada dia? Dia kata dia tak tahu. Kalau dia tak tahu, alimhu, bagi tahu dia. Inni uhibbuka fillah, bagi tahu dia, aku cinta kau kerana Allah Taala. Dan itu antara sunnah kita, kalau kita mencintai, mengasihi seorang, kita bagi tahu dia. Kita bagi tahu, salam dia, peluk dia, kita kata ana uhibbuka fillah, aku sayang pada kau. Kadang-kadang kawan baik, kan, sedang baik, kita rasa dia dengan kita tu dah susahan dia, kesusahan kita. Kita baik, sangat sayang, tapi dia tak tahu kita sayang dia, kan? So kita kena maklumkan kepada dia. Ini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang seterusnya, saya kira yang ketiga dalam pagi ini ataupun petang pagi ini. Terus kita boleh break sekejap, ya. Kita menghindari pribadi kita demi terhadap kemaslahatan umum dan manfaat yang lebih banyak. Itu yang penting sekali. Kita kadang-kadang kita ada kepentingan kita, tetapi kita kena lihat adakah kepentingan kita, kehendak kita itu boleh menjejaskan manfaat orang lain yang lebih besar, maslahat orang lain yang lebih besar. Kan, kadang-kadang kita buat sesuatu yang menjejaskan orang lain. Saya kadang lihat ada orang yang hilang pertimbangan kerana melaksanakan hak-haknya. Nah, ini satu benda yang saya kira kita kena bertolak ansur. Sebagai contoh, kita ada satu jalan tu nak pergi ke masjid. Saya pernah alamilah ada kisah begitu, ya. Ada kumpulan orang kampung tu, dia menggunakan laluan yang rekas ataupun shortcut itu untuk dia ke masjid. Kalau kita nak berkira dengan tegas, laluan itu melalui tanah kita sebagai contoh. Jadi kalau kita pagar tanah tu dan kita tak bagi orang lalu, itu adalah suatu yang menyusahkan orang lah. Orang tak boleh nak lalu, nak pergi masjid, kan? Tak boleh suruh orang yang memang hak kita. Jadi kalau dalam keadaan begitu, yang sebaiknya lah bagi pandangan saya secara peribadi, cuba kita cari penyelesaian di mana kita boleh kompromi dalam hal itu. Mungkin kita bagi sedikit laluan jalan ke apa-apalah. Ini satu contoh saya nak sebut bagaimana kadang-kadang kepentingan peribadi kita, hak kita itu, kalau kita korbankan untuk maslahat yang lebih besar, itu lagi baik. Tapi bukan kata kita mesti melakukan begitu. Kalau dalam kes hak ini, dia boleh je sebab itu hak dia. Dia kata tanah tak boleh lalu, ini tanah saya, kan? Memang hak dia. Tetapi kalau kita lihat bahawasanya orang kampung lalu ke situ, gunakan jalan itu, orang kata apalah salahnya, kan? Kita bagi demi maslahat orang nak pergi masjid, kita pun dapat pahala. Itu satu contoh.
Itu satu contoh sekiranya kita melihat bahawasanya kepentingan awam, kepentingan umum lebih besar manfaat dia mengatasi kepentingan diri kita sendiri. Banyak Mona, banyak. Saya lihat kadang-kadang sebagai contoh di kawasan kejiranan. Kejiranan, saya selalu tengok orang letak kon-kon depan rumah dia, tak bagi orang parking. Pertama tu jalan awam, bukan itu kawasan luar rumah dia, bukan tanah dia. Itu reserve jalan. Kenapa dia nak letak kon pula? Kan orang nak parking, biarlah orang parking, bukan orang parking dalam rumah dia, orang parking luar rumah. Kan? Jadi biarlah orang parking tepi rumah, depan rumah dia orang. Selagi orang tak blocking jalan laluan kita keluar masuk, dia nak parking depan rumah kita, itu dia punya pasal lah, kita bagi je lah kan. Tapi ada setengah orang dia akan letak kon. No parking here. Apa hak dia? Apa hak dia nak letak begitu kan? Kalau kita pergi kawasan-kawasan perumahan pun macam tu juga. Setengah kawasan perumahan kan. Dia letak kerusi lah, letak kon lah. Ataupun kedai-kedai kadang dia letak kerusi, letak kon, setengah kedai peniaga dia letak. Kan? Kalau dia bayar reserve dengan pihak berkuasa tempatan, dengan DBKL ke dengan apa, itu soal lain. Tapi dia tak bayar. Itu parking tu hak orang awam. Apa hak dia nak letak kursi lah, nak letak apa ke kat situ kawasan parking tu. Ini orang yang mementingkan diri sendiri. Dia penting dia je. Tetapi dia tidak melihat bahawasanya itu adalah hak orang awam. Kan? Hak orang awam. Masalah orang awam lebih besar. Orang semua susah. Semua kedai letak kursi. Dia orang bukan bayar, letak kursi semua. Banyak berlaku. Dan kita sedihlah benda ni berlaku. Seolah dia kita tak tahu itu bukan hak kita nak sewenang-wenangnya letak begitu. Dan kita faham. Jadi mungkin kita berehat dulu Mona, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini. Terus setia bersama kami hanya di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Ikuti kami di Facebook IKIM FM. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan kekayaan hati. Hadis riwayat Muslim. Johor Bahru 106.2 FM. Berbaik dengan orang-orang yang baik menyebabkan kita ini akan terarah untuk melakukan kebaikan, sehingga orang memandang dan juga kita sendiri akan merasakan bahawa kebaikan itu akan sentiasa menjadi amalan kita. Sehingga kita menjadi sebahagian daripada orang yang melakukan kebaikan. Namun sebaliknya, kepada orang yang jahat, ketika kita berteman dengan mereka, maka yang kita akan perolehi adalah kesengsaraan. Disebut oleh Sayyidina Ali, "Wabayin ahli syarr tabin anhum." Kamu berpisah daripada orang-orang yang jahat, maka kamu telah selamat daripada mendapatkan akibat buruk daripada mereka. Negeri Sembilan 102.7. Tidak kira di mana jua destinasi anda, IKIM FM sentiasa menemani perjalanan dan kembara anda dengan juadah minda yang bermanfaat. Menerusi rancangan terbaik kami, dengarkan setiap hari rancangan Hayya Bil Arabiyah, Pesona di Zahra, Islam Agamaku, Fas'aluna, Imanuna dan Usrah Nurani bersama Mona Jasman. Pastikan sentiasa setia mendengarkannya dalam Kembara Inspirasi dari 4 petang hingga 7 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Dan Alhamdulillah masih bersama untuk waktu ini akhlak atfasaluna hatanilah kami. Masih membincangkan tentang akhlak dengan manusia, bahagian kedua untuk petang ini bersama para pendengar yang berusaha Dr. Ni Uskuman Abdul Samad, Fellow Utama Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Institut Kefahaman Islam Malaysia. Untuk kita membincangkan dan boleh tonton di FB, YouTube IKIM FM. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini kita sambung kembali bersama doktor tentang akhlak dengan manusia. Silakan doktor. Baik. Yang seterusnya apa yang kita perlu lakukan ialah kita hendaklah juga mengajak orang berdakwah kepada Allah SWT. Ini salah satu yang dituntut dalam Islam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah sebaik-baik manusia yang mengajak orang, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita mengajak orang ke arah kebaikan, kita kata berdakwah, dan kita melarang orang daripada kejahatan. Jadi ini adalah benda yang kita kena buat. Tetapi dalam kita buat itu, kita hendaklah ikhlas warifq wal-layn. Kita kenalah ikhlas mengajak orang. Kita mengajak orang kepada kebaikan kerana Allah. Bukan kita ajak orang ke arah kebaikan, ajak orang pergi masjid, ajak orang taat kepada Allah. Kita ingin ganjaran apa-apa, tak ada. Bukan kita nak ganjaran. Bukan kita nak upah, tak ada. Kita nak keredaan Allah. Dan kita kena ajak itu dengan dengan kebaikan, dengan lemah lembut, rifq. Dengan lemah lembut, dengan layin dalam Quran sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan hikmah. Kita diminta supaya kita ajak orang ke arah kebaikan itu dengan hikmah, bukannya dengan kekerasan, bukannya dengan kekasaran. Bahkan Nabi Musa AS sendiri bila dia pergi kepada Fir'aun, dia berdakwah kepada Fir'aun, dia bercakap dengan Fir'aun itu dengan perintah Allah supaya Allah suruh ihaba ila Fir'aun fa innahu tagha, kan? Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Tapi hendaklah kamu bercakap dengan dia qaulan layyinan, cakap dengan dia, ajak dia kepada Allah SWT ini dengan kata-kata yang lemah lembut. Jangan kamu kata kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar, tidak ada kesopanan. Hei Fir'aun, kamu mengaku kamu Tuhan. Tidak begitu. Allah SWT sendiri mengajar Nabi Musa AS supaya tidak bercakap kasar, hatta dengan Fir'aun. Apa lagi yang lebih jahat daripada Fir'aun atas dunia ni? Dah tak ada dah manusia yang lebih jahat daripada Fir'aun. Pun dengan orang yang paling jahat pun Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa agar dia bercakap dengan baik. Bercakap dengan lemah lembut. Berdakwah ini yang kita kadang-kadang kita kurang buatlah kebaikan ini, kan, ataupun hikmah ini jarang kita buat. Dan sebahagian buat, ada kelompok yang mengajak orang dengan cara yang lemah lembut. Ada kelompok yang buat dengan cara yang kasar, yang keras. Kalau kita lihat sebagai contoh golongan tabligh, golongan tabligh, dia orang pergi rumah orang, ajak orang ke masjid, jemput orang mari berjemaah. Kita dengar lembut je, kan? Kan saya kagum dengan cara dia orang. Kadang-kadang dia orang pergi ajak orang tu kena marah lagi, kena macam-macam orang maki ke apa ke, tapi senyum je. Dan itu satu benda yang kebaikan yang ditunjukkan oleh
ahli golongan ini ya, golongan yang berdakwah. Jadi kalau kita berdakwah mengajak orang kepada kebaikan, lakukan dengan hikmah, lakukan dengan lemah lembut. Tetapi kita kena ingat, mengajak orang kepada kebaikan ini bukan tugas ustaz je, bukan tugas orang berilmu, orang alim je. Tidak. Semua orang bertanggungjawab. Semua orang perlu ajak orang kepada kebaikan. Semua. Tak kira siapa. Jangan tak kira semua orang. Jangan kita kata ini tugas Ustazah Mona ni, dia ustazah lulusan Azhar. Tak. Ya, dia tak kira semua orang. Kita berdakwah sekadar kemampuan yang ada pada kita, sekadar ilmu yang ada pada kita, dan kita melarang orang pun mengikut kemampuan kita juga. Kalau kita lihat orang minum, kawan kita ke, lihat dia pergi mabuk, kita kena larang. Tak boleh kita buat diam, buat senyap, tak boleh. Kalau dia tak semayang, kita kena ajak dia semayang. Kalau dia tak semayang, dia semayang. Kalau dia tak semayang, ajak dia, ajak sekali, ajak 2 kali. Tak baik kalau aku tengok kau ni duduk serumah dengan aku dah 2-3 bulan ni, tak pernah tengok kau semayang. Ajak dia. Marilah semayang, dia kita semayang. Ataupun kalau tak nak cakap, rasa dia takut dia tersinggung, ajak semayang. Setiap kali semayang, ajak dia semayang. Jadi itu adalah tugas kita. Kalau kita duduk dalam persekitaran yang rosak, yang tak elok, jangan kita biarkan, tak apalah, kubur masing-masing lantak dia lah. Kan, dia punya kubur dia jagalah, aku jaga kubur aku. Malah aku masuk campur kan, orang kata jaga tepi kain. Orang Islam dia memang jaga tepi kain orang. Dan Islam memang agama yang jaga tepi kain orang. Kita jangan kata tak nak jaga tepi kain orang. Kebaikan. Kita memang, kita tidak busybody dengan orang, maksudnya tak adalah menyebut hal lain. Tetapi kalau orang itu tidak taat kepada Allah, orang itu derhaka kepada Allah, orang itu tidak puasa, tidak semayang, berjudi, berzina, dia tak boleh buat tak tahu. Kalau kita tahu sebelah rumah kita, jiran kita jadi buat tempat maksiat, kita kena ambil langkah pencegahan, bagi tahu. Kalau boleh tegur dia. Kalau tak boleh tegur dia, kita rasa tak ada kemampuan, kita bagi tahu pihak berkuasa, bagi tahu penguat kuasa dan sebagainya. Kita tak boleh buat diam, tak nak campur, tak boleh. Islam bukan agama begitu. Islam agama yang menjaga. Itu, kalau kita membiarkan maksiat berleluasa, itu yang jadi Allah membara kepada orang yang buat dosa je. Kita semua kena. Semua kita kena bala yang Allah SWT turunkan. Alhamdulillah. Jadi kita kena jaga benda itu supaya kita tidak tergolong daripada kalangan orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa dan menyokong. Fikir kita subhat mana fikir subhat kalau kita tidak menarang. Yang seterusnya ialah kita hendaklah rajin bersedekah setiap hari semampunya. Ini satu benda yang kadang kita tak buat natasaddaqu kulla yaumin. Kita bersedekah setiap hari. Cuba kita lakukan sedekah setiap hari. Ada orang dia sedekah subuh, dia panggil kan. Sedekah subuh. Dia pergi masjid subuh, dia nampak subuh. Sebelum pergi semayang masjid ke sebelum, ataupun selepas semayang subuh ke, dia masuk dalam tabung RM5, RM10. Sedekah ni kulla yaum, setiap hari. Kita kadang sedekah hari Jumaat je, tunggu hari Jumaat, tunggu sekali sedekah. Kenapa kita nak tunggu hari Jumaat saja? Memang hari Jumaat besar pahala orang yang sedekah pada hari Jumaat. Tunggu bulan puasa lagi besar. Takkan kita nak puasa, nak sedekah nak sedekah tunggu bulan puasa je, kan? Tunggu malam Lailatul Qadar lagi besar. Tak, kita bukan tunggu malam bulan puasa, bukan tunggu malam Lailatul Qadar. Kebaikan ini kita lakukan secara berterusan, sentiasa kita lakukan. Tak kira hari apa pun kita lakukan. Apa kata kita lakukan pahala, kita lakukan puasa, itu tiba-tiba kita mati pada ketika itu. Masya Allah. Kan, bukankah kita lakukan, kita dah dalam keadaan husnul khatimah, kan? Lepas bagi duit sedekah masuk tabung masjid, kita jatuh, mati. Masya Allah. Kan?
Jadi jangan kita permudahkan, jangan kita mandang benda yang kita lakukan, benda yang tunggu hari, tunggu itu kan. Tak apalah tunggu hari Jumaat. Tak ada, kita ikut hari kemampuan kita. Kerana Allah Ta'ala suruh kita buat kebaikan ni setiap masa. Kulayong kan. Dan ganjaran orang yang sedekah ni sangat besar, sangat besar. Nabi hadis ayat Quran yang dalam surah Baqarah tu, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah kan ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'ata habbah kan. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi Allah kata masalul ladzina yunfiquna amwalahum orang yang bandingan orang yang membelanjakan amwal, harta bendanya fi sabilillah, pada jalan Allah, kamasali habbah, seperti seumpama sebiji yang dia bagi, sebiji benih yang dia bagi, ambatat sab'a sanabil, tumbuh daripada sebiji itu 7 tangkai 7 tangkai tumbuh, fi kulli sumbulatin mi'ata habbah. Setiap sanabil tu, setiap tangkai itu bukan tangkai itu kan, tangkai itu ada 100 biji pula. Jadi wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Jadi Allah kata Allah menggandakan pahala. Bayangkan mana kita sedekah RM1 je kan, contohlah RM1 ya, RM1 Allah jadikan, gandakan RM1 itu Allah gandakan jadi RM7, dan RM7 itu Allah gandakan lagi 100. Berapa jadi? Yang kita bagi RM1 itu jadi gandaannya ialah RM700. Contohnya kan, berdasarkan ayat itulah kan, itu tergantunglah pada keikhlasan kita kan, itu tergantung pada maknanya satu yang kita bagi itu dia boleh pergi sampai 700. Dia boleh pergi sampai 700. Masya Allah. Pemurah pergi gandaan. Tu tak kira lagi hari apa, hari Jumaat ke, hari bulan puasa ke, lagi banyak. Tapi paling sedikit itu yang Allah boleh bagi. Kan Allah boleh bagi ganjaran. Jadi itulah yang kita kena selalu bersedekah kan. Kalau boleh setiap hari kita bersedekah, insya-Allah Allah beri ganjaran yang besar. Mungkin kita break sekali lagi. Ya. Boleh doktor, terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Berehat sekali lagi kembali selepas ini. Terus setia bersama kami Hania di IKIM FM, inspirasi utama anda. 1 jam setiap hari, membangun motivasi diri. Dengarkan alunan ayat suci Al-Quran, zikir serta selawat yang menenangkan, dan seruan azan dalam Renungan Hikmah setiap hari 7 hingga 8 malam di IKIM FM, inspirasi utama anda. Miri 104.0 FM. Masjid Daerah Lahad Datu. Masjid Daerah Lahad Datu terletak tidak jauh dari Bandar Lahad Datu. Masjid ini juga dikenali dengan nama Masjid Ar-Raudah Lahad Datu, yang merupakan masjid utama bagi penduduk Islam di sekitar daerah Lahad Datu. Masjid Ar-Raudah Lahad Datu merupakan tempat umat Islam di sekitar Lahad Datu menunaikan ibadah secara berjemaah dan pelbagai lagi aktiviti keagamaan. Terdapat juga beberapa kemudahan yang disediakan di masjid ini selain daripada ruang solat utama seperti dewan, bilik mesyuarat dan lain-lain lagi. Masjid ini juga berada di bawah pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Suhu temperature kepada enjin di negara kita adalah 40 degree Celsius. Jadi kalau kita hidupkan enjin yang mana kenderaan kita telah berhenti lebih daripada 6 jam, auto choke akan bekerja. Ini akan menyebabkan enjin kita akan naik tinggi sehingga 1.8 RPM dan balik kepada statik 1.1 mula kala perjalanan.
Kerana ini akan memberikan temperature yang sama rata, seimbang dan sekata. Kalau kita start enjin je terus bergerak, boleh juga, tak ada masalah. Sebab workshop memang ada je tu, bukan? Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Ikuti kami di TikTok ikimfm.my. Kembali Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Alhamdulillah masih bersama untuk petang ini. Akhlak Fas'aluna, tanyalah kami. Dan masih bersama anda di FB dan YouTube IKIM FM untuk tontonan anda. Soalan pertanyaan boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB dan YouTube IKIM FM. Untuk waktu ini masih lagi ada sedikit masa untuk doktor bersama sambung untuk akhlak dengan manusia, bahagian kedua untuk petang ini. Silakan doktor, nanti sebelum ambil soalan, silakan doktor. Ya, baik. Yang seterusnya saya kira saya ambil yang kita last lah hari ni ya, ataupun sebab dia panjang lagi ni, mungkin minggu depan kita boleh cuba habiskan. Dia ada sampai 22. Kita baru di 15. Last kita ambil ini. Yang kita saling berdiskusi, kita saling berbincang, saling mengkaji serta meninggalkan perbuatan orang yang tak bertujuan menjadi petunjuk. Melainkan yang dikendalikan oleh hawa nafsunya sehingga dia tidak diterima kecuali pendapatnya dimenangkan. Yang ini satu benda yang sering berlaku. Hari ini especially khususnya dalam media sosial, orang suka berdebat, bergaduh. Orang cabar, jom kita debat. Jom. Dan debat ni ada baik dia, ada buruk dia. Imam Ghazali kata kalau orang berdebat bukan untuk mencari kebenaran, tak payah buang masa. Berdebat ada beberapa jenis kategori. Kalau orang berdebat untuk mencari kebenaran, boleh. Tetapi kalau orang berdebat untuk menang, sebab dia dah yakin dah dia dah menang. Dia dah yakin dah dia dah betul, kita kata. Kalau orang yang masih ragu-ragu, masih dia nak argue kita for the sake of truth, dia nak tahu yang mana betul ni, dia pun confused, dia tak benar. Boleh tak kita sparring ni, kata. Saya cakap saya apa yang saya faham ni, saya nak you bagi penjelasan. Betul tak yang saya faham? Saya nak tahu yang betul je. Kalau betul saya nak terima. Yang saya faham ni begini. Kenapa yang saya faham ni salah? Boleh you jelaskan? Kita beritahu lah. Oh, ya salah yang begini. Okey, kalau dia boleh terima tak? Kalau dia keras tak nak terima apa semua, bukan dia nak cari kebenaran. Ini orang yang memang nak cari menang, kan, orang yang dah nak menang. Imam Syafi'i kata kalau aku berdebat dengan seseorang, aku ingin dia tu menzahirkan kebenaran. Allah Ta'ala zahirkan kebenaran tu lidah dia. Ini maksud dia menang. Dia takut yang dia pegang tu tak betul. Dia takut apa yang dia pegang tu tak betul, dan dia harapkan orang yang dia debat itu akan menzahirkan kebenaran. Dia tak ada berniat nak debat untuk dia menang, tidak. Tetapi supaya al-haq itu yuzahiruhu ala lisanihi, supaya zahir daripada lidah lawan dia tu. Itu matlamat berdebat. Baik, saya kira kita ada 5 minit lagi berbaki. Mungkin soalan yang boleh kita tanya, tengok apa yang boleh jawabkan, insyaAllah. Ada soalan untuk waktu ini, doktor, di WhatsApp konti dari Perak. Muhammad Khair bertanya, doktor, ada orang yang suka berjenaka atau melawak-lawak dengan orang lain hingga menyinggung atau menyakitkan hati orang-orang lain. Mohon pandangan daripada doktor. Bagaimana, doktor? Baik, pertama, berlawak-lawak ni boleh ke tidak? Berlawak boleh. Nabi SAW pun berlawak. Nabi pun bergurau. Dan Nabi bergurau, Nabi kata, inilah aku la illa haqqat. Aku tidak bergurau, aku tidak melawak, melainkan aku bercakap itu adalah kebenaran. Al-amzah pun, kalau dia amzahu illa haqqat. Aku berbual pun, aku berjenaka pun adalah dalam benda yang bergurau yang betul. Dia tidak, Nabi SAW tidak menyebut benda yang tidak betul, benda yang menipu. Kita kalau kita melawak sampai menipu, bohong, kan, kita tak boleh dah. Jadi kalau kita nak melawak, kita pastikan kita melawak tu benda yang betul,
Kita muhabbah kita betul. Itu satu benda yang kita nak kena jelas. Yang kedua, Nabi SAW juga dalam dia melawat, kita tak pernah jumpa Nabi melawat ini dalam keadaan dia menghina orang, menyinggung perasaan orang, menyakitkan hati orang. Tak ada. Kita kadang kita bergurau dengan orang ni, kita ada sekarang ni dia panggil body shaming kan. Body shaming, dia hina badan orang, gemuk, kurus, pendek ke apa ke, hitam ke apa-apa. Sekarang ni istilah body shaming itu sekarang benda banyak berlaku. Kan kita tak boleh bergurau begitu. Jadi hatta pernah berlaku, kalau tak silap Sayyidina Aisyah pernah apabila Nabi SAW sebut tentang Khadijah dan dia bergambarkan Khadijah ni sebagai wanita tua dan sebagainya. Kalau kita kata wanita tua kerepot gitulah kan. Biasalah Nabi kan, Aisyah dia perasaan orang muda kan, dia penjala ada cemburu dengan Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah. Dia sebut macam Nabi tegur, jangan kamu kata macam tu. Nabi tak body shaming ke apa kan, Nabi tak benarkan kan. Jadi kalau orang melawak-lawak, kalau balik pada soalan yang diajukan tadi oleh saudara Khair tadi, memang tak boleh lah kalau sampai menyinggung perasaan orang, menyakitkan hati orang lain. Dalam keadaan kan, maruah orang kita kena jaga. Dalam kita melawat, kita kena jaga maruah orang. Kita tak boleh melawat dalam keadaan menyinggung perasaan. Itu tak boleh lah. Tak betul. Melanggar adab dalam berlawak dalam Islam. Dan langgar, tidak ada akhlak. Kita bicara tentang akhlak kan, so kita kena jaga dalam itu. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan ada soalan di FB IKIM FM pada waktu ini. Effendi Muhammad bertanya, adakah kita kena taat kepada perintah ibu bapa kalau dia suruh stop berniaga? Kita berniaga rugi sahaja, tapi matlamat untuk kemudahan umat kita berniaga. Adakah perlu taat dalam segi apa, kita perlu taat kepada ibu bapa atau kita boleh teruskan atau tidak? Bagaimana? Dia dalam hal taat kepada ibu bapa ni, yang jelasnya ialah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada Allah, tidak ada taat kepada manusia dalam hal yang maksiat kepada pencipta, maksiat kepada Allah SWT. Berbalik kepada soalan, yang ibu larang adalah suruh stop berniaga. Niaga. Kita berniaga pula, kita rasa benda ni kemudahan untuk orang awam. Jadi benda ni kita kena balance. Pertama, kalau kita berniaga tu rugi saja. Ibu kita, bonda kita yang sayangkan kita, betul lah dia kata nak niaga buat apa kalau rugi je. Nak niaga buat apa kalau rugi. So dia nasihat itu satu benda yang baik, dan dia nasihat itu juga bukan benda yang maksiat. Bukan benda yang maksiat. Dia nasihat itu benda yang baik. Melihat kepada kita tak ada pendapatan lah apabila kita berniaga sehingga merugikan. Pun kita buat itu adalah demi maslahah ummah, untuk tolong orang mungkin. Tetapi kalau kita lakukan itu sehingga memudaratkan kita, menyusahkan kita. Baik, kalau kita rugi dalam perniagaan, kita tak ada pendapatan, macam mana? Kan? Macam mana kita nak hidup, nak menyara keluarga kita kan? So, lebih baik kita bincang dengan ibu kita dan kita cari penyelesaian yang baik, ataupun kita cari pilihan yang lain kan, selain daripada berniaga, buka perniagaan lain. So, benda ni tidak katakan jangan taat apa arahan ibu. Arahan apa yang ibu minta itu ada kewajaran dan kebenaran dia. Dan sebenarnya kita kena taat ialah selagi apa yang ibu suruh itu benda yang tidak maksiat, kita kena taat. Dan pada pandangan saya baik saudara yang bertanya itu berbincang dengan ibu, dan kalau ibu nasihatkan begitu, lebih baik berhenti dan cari pekerjaan yang lain lebih baik untuk pendapatan. Kerana ibu itu ada keberkatan dia untuk kehidupan kita. Kita taat kepada ibu, insya-Allah Allah buka banyak lagi pintu-pintu rezeki kita yang lain yang kita tak sangka-sangka. Kan disebabkan seorang anak kepada ibu dia,
Ibu dia kata, ibu nasihat ibu itu ialah kerana kasih dan sayang dia kepada kita. Bukan kerana dia sayang kita. Dan kita pun kena faham juga kasih sayang. Dan kita pun tidaklah sampai sehingga memudaratkan kita demi maslahah orang ramai. Tidak. Kita tak perlu sampai begitu sekali sehingga menyusahkan kita. Tidak. Kita ada niat itu bagus untuk membantu masyarakat dan sebagainya, tetapi sehingga tidaklah sampai kita pula yang jadi tidak ada pendapatan disebabkan sentiasa rugi. Kita cari benda lain yang juga membantu masyarakat dan dalam masa yang sama juga membantu pendapatan kita. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk waktu ini Doktor, sebenarnya ada soalan lagi tapi kita mungkin bawa ke minggu hadapan kalau sempat. Dan untuk waktu ini Doktor, tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan Doktor. Baik, insya-Allah pada kali ini kita bincangkan beberapa perkara tentang akhlak iman yang digariskan oleh pengarang. Ya, saya ringkas kepada kita berhati-hati dalam berkawan, tetapi dalam masa yang sama kita jangan ada sangkaan buruk. Yang kedua, kita cintai orang dan kita benci orang. Bukan kita benci pribadi dia, bukan kita benci syakhsiah dia. Orang tubuh badan kita tidak benci, tetapi kita benci kepada apa yang dilakukan jika dia maksiat. Dan kita sayang orang juga kerana Allah, kerana ketaatan dia, orang yang baik dan sebagainya. Dan kita kena bagi tahu, sunnahnya kita bagi tahu orang yang kita sayang. Dan yang ketiga ialah kita kena dahulukan matlamat ataupun maslahah awam. Jangan kita jadi orang yang mementingkan diri sendiri sehingga mengabaikan masalah orang. Masalah awam yang lebih besar, kita kena bagi masalah awam yang lebih besar. Baik. Yang seterusnya kita kena bersedekah, lakukan setiap hari. Dan yang akhir sekali ialah kita hendaklah berdakwah, mengajak orang kepada Islam. Dan akhirnya jangan kita banyak berdebat. Wallahualam. Alhamdulillah. Dan akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Nik Ruskiman Abdul Samad atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah Doktor, ada kesempatan InsyaAllah kita jumpa lagi. Mungkin episod terakhir untuk minggu hadapan. InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda dan untuk anda terus setia bersama kami di Kembaran Inspirasi IKIM FM, inspirasi utama anda. Wari-wari saya, Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. IKIM FM, inspirasi utama anda. Sekarang disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk hari ini 12 Sya'ban 1445 Hijriah, 21 Februari 2024. Kota Kinabalu 6.30 minit malam, Tawau 6.24 minit malam, Ladatu 6.21 minit malam, Kuching 6.57 minit malam, Miri 6.40 minit malam, Kanga Alosta 7.32 minit malam, Pulau Pinang 7.33 minit malam, Ipoh 7.31 minit malam, Kuala Lumpur Putrajaya Shah Alam Seremban 7.29 minit malam, Bandar Melaka 7.28 minit malam, Johor Bahru 7.22 minit malam, Kuantan 7.24 minit malam, Kuala Terengganu 7.20